Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfuzah binti Amran. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan bagi harta pusaka. Jadi harta pusaka yang terdiri daripada harta alih dan tidak alih dianggap sebagai harta peninggalan si mati. Harta alih memberi maksud harta seperti wang tunai, share, cara main KWSP, imbuhan insurans, kenderaan, perabot rumah, pakaian dan sebagainya. Manakala harta tidak alih pula ialah contohnya seperti tanah, rumah, lombang, sawah, telaga dan tasik serta kepentingan atas tanah tersebut. Okey, bagi sesetengah orang percaya bahawa harta benda menentukan kejayaan hidup seseorang dan ini boleh menyebabkan perselisihan faham mengenai penguasaan harta pusaka. Jadi dengan adanya isu-isu dan perbalahan tentang harta pusaka, maka berlakunya kes-kes yang dibawa ke agensi yang terlibat dalam isu harta pusaka ini untuk diselesaikan. Contohnya adalah Mahkamah Tinggi, Mahkamah Syariah, Amanah Raya, Berhad dan lain-lain. Bagi agensi yang telah dipilih bagi melengkapi kajian ini adalah Mahkamah Syariah dan lawatan tapak telah dijalankan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Fitri bin Yahya dan saya akan membentangkan senario semasa tentang isu-isu pusaka yang dihadapi oleh negara dan masyarakat berdasarkan Kerata Akhbar. Jadi Kerata Akhbar yang pertama dapat diperoleh iaitu isu tuntutan harta pusaka Jamaluddin Jajis ataupun dikenali sebagai Tan Sri JJ. So, kes penentu harga pusaka Tan Sri Jamaluddin Muhammad Jajis telah diselesaikan oleh Mahkamah Rayuan dengan mengesahkan 3 juta saham syarikat rantai wawasan senian Berhad sebagai harta pusaka dan menolak permohonan untuk menyertakan saham-saham lain yang tidak ada bukti kepemilikan oleh Jamaluddin. Selain itu, 2 anak Jamaluddin berhasil membatalkan saman terkait pegagihan wang tunai dan Aminah Abdullah diwajibkan membayar kos RM15,000 kepada setiap defendant. So, keputusan ini mengakhiri perjuangan pasca kematian pada 4 April 2015 dan memberikan penyelesaian bagi para pihak yang terlibat. Jadi, Kerata Akhbar yang kedua ialah berkaitan dengan isu bertelegah rebut harta pusaka. So, perencanaan harta yang komprehensif sangat penting bagi keluarga yang beranak. So, menghindari kesalahan umum pemilik harta yang mengandalkan hukum faraid saja. So, kurangnya pengetahuan tentang hukum faraid dan kurangnya penggunaan instrumen yang tepat dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam pembagian harta. So, penting untuk merencanakan harta selama hidup dengan menggunakan instrumen yang sesuai dan berkonsultasi dengan ahli yang berpengalaman untuk memastikan keinginan pemilik harta terlaksana dengan baik. So, mencegah masalah ataupun konflik di masa depan dan memastikan kelanjutan kehidupan waris dengan lancar. Assalamualaikum, saya Puteri Nur Syahira akan menerangkan proses dan peranan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam tadbir urus harta pusaka. Pembahagian harta pusaka di Mahkamah Syariah terbahagi kepada 2, sama ada di Mahkamah Rendah Syariah atau Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Rendah Syariah adalah tertakluk bagi kes permohonan perintah faraid yang nilai keseluruhan harta pusaka hendaklah tidak melebihi RM100,000. Manakala Mahkamah Tinggi Syariah pula nilai keseluruhan harta pusaka melebihi RM100,000. Selain itu, prosedur yang berlaku di Mahkamah Syariah dapat dibagikan kepada 3 peringkat sama ada seperti digunakan di Mahkamah Sivil iaitu proses pra-perbicaraan iaitu dikenali sebagai sebutan kes, proses semasa perbicaraan dan penghakiman dan juga pelaksanaan hukuman atau penghakiman yang dikenali sebagai keputusan mahkamah. Seterusnya, terdapat prosedur dalam tuntutan harta pusaka di Mahkamah Syariah dibuat apabila berlakunya kematian. Permohonan pula dibuat oleh waris si mati dengan menyediakan dokumen yang berkaitan seperti sijil kematian, salinan dokumen berkaitan dengan aset, dokumen peribadi si waris. Selepas itu, si waris perlu daftar dan failkan permohonan di Mahkamah Syariah. Selepas permohonan diproses, waris akan dipanggil untuk sebutan atau pandangan kes pertama. Seterusnya, peringkat di mana perbicaraan pusaka akan dibicarakan mengikut kadar faraid yang telah diberikan oleh mahkamah. Jika ada sebarang bantahan, rayuan hendaklah dibuat dalam tempoh 14 hari daripada keputusan mahkamah dikeluarkan.
Apabila semua ahli waris telah bersetuju, perintah pembahagian atau surat kuasa mentadbir dikeluarkan dengan menyatakan nama ahli waris yang menerima dan juga jumlah yang diperolehi daripada harta si mati. Peringkat terakhir adalah aset dicarikan dengan mengaitkan kepada ahli waris. Antara peranan Mahkamah Tinggi Syariah pula ialah yang pertama, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding kepada semua orang Islam yang berhubung dengan perkahwinan, tuntutan harta, nafkah, wasiat, pembahagian dan pewarisan harta. Kedua, mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rendah Syariah serta menjalankan kuasa pengawasan dan semakan ke atas Mahkamah Rendah Syariah. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada Dr. Azwan. Pada kali ini, saya ingin berkongsi mengenai cabaran yang dihadapi oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam tadbir urus harta pusaka. Mari kita mulakan. Cabaran pertama yang dihadapi adalah menentukan pewaris yang sah. Proses ini melibatkan penilaian dokumen seperti wasiat, surat wasiat dan perjanjian hibah. Terkadang terdapat perselisihan antara waris mengenai pewarisan ini. Maka mahkamah perlulah membuat keputusan yang adil dan mematuhi prinsip-prinsip undang-undang Islam. Cabaran seterusnya adalah menentukan tuntutan pewaris. Terdapat situasi di mana waris tidak bersetuju dengan pembahagian harta pusaka yang dicadangkan. Jadi dalam kes ini, mahkamah perlu mengendalikan pertikaian ini dengan teliti dan mencari penyelesaian yang adil dan menghormati prinsip-prinsip undang-undang Islam. Seterusnya, pengurusan harta pusaka yang melibatkan aset yang kompleks seperti hartanah, perniagaan atau pelaburan juga menjadi cabaran. Proses penilaian pengurusan dan pembahagian aset yang rumit ini memerlukan pengetahuan khusus dan seringkali menimbulkan perselisihan antara waris. Jadi, mahkamah perlu memutuskan dengan adil mengenai pengurusan harta pusaka yang rumit ini. Seterusnya, pertikaian antara waris juga merupakan cabaran penting yang dihadapi. Perselisihan keluarga dan perdebatan mengenai pembahagian harta pusaka sering kali berlaku. Mahkamah perlu mengendalikan pertikaian ini dengan berhemah dan mencari penyelesaian yang adil serta mematuhi prinsip-prinsip undang-undang Islam. Seterusnya, pelaksanaan wasiat juga menjadi cabaran. Terkadang wasiat yang sah mungkin dipertikaikan oleh waris atau pihak yang pentingan. Mahkamah perlu menilai keabsahan wasiat dan memutuskan sama ada ia harus dilaksanakan atau tidak. Jadi, hal ini memerlukan penilaian yang teliti dan mematuhi prinsip-prinsip undang-undang Islam. Dan akhir sekali, cabaran yang ada adalah pemilihan dan perlindungan harta pusaka, di mana mahkamah perlu memastikan aset-aset harta pusaka dijaga dan dilindungi dengan betul agar tidak terancam atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Perlindungan yang sesuai harus diambil untuk menjaga integriti harta pusaka sepanjang proses tadbir urus. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Syahmi bin Syed Jaafar. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang cadangan penambahbaikan bagi membantu agensi mengatasi masalah yang dihadapi oleh Mahkamah Syariah. Pertama sekali, Mahkamah Syariah telah wujud di Malaysia sejak negara mencapai kemerdekaan. Selain itu, ia ditubuhkan untuk menguatkuasakan undang-undang yang dibuat oleh raja-raja. Kemudian sebelumnya, pada zaman penjajahan British, sistem perundangan dipegang oleh Mahkamah Persekutuan. Kemudian terdapat beberapa isu yang timbul termasuk kurangnya sistem penyimpanan rekod yang baik dan kesukaran memastikan keputusan selaras dengan undang-undang Islam semasa. Kemudian sebagai langkah mengatasi cabaran tersebut, Mahkamah Syariah telah menerapkan teknologi baru yang dikenali sebagai e-Syariah. Namun sistem ini menghadapi masalah teknikal yang menyebabkan ketidakpuasan hati di kalangan orang ramai. Perkara lain yang menyulitkan Mahkamah Syariah adalah peraturan agama Islam yang berbeza di setiap negeri di Malaysia. Namun hal ini kadang-kadang mengelirukan dan menyulitkan proses pembuatan keputusan yang seragam bagi umat Islam di seluruh Malaysia. Akhir sekali,
Dengan membangunkan mahkamah syariah dengan lebih baik dan memberi perhatian kepada perkembangan teknologi akan membantu meningkatkan keberkesanan sistem perundangan dalam agama Islam di Malaysia. Ini akan memastikan kesejahteraan masyarakat Islam dan memperkuatkan pemahaman tentang agama dan undang-undangnya dalam masyarakat yang berbilang latar belakang. Bagi kes mahkamah berkaitan isu harta pusaka yang berikut adalah daripada Fatimah Haji Muhammad Noor lawan Muhammad Azmi Muhammad Yaakob dan Anur 2011. Jadi bagi kes ini, si mati yang tidak pernah berkahwin telah membuat hibah melalui surat menyurat. Dan isu utama bagi kes ini adalah harta hibah tidak dikenal pasti dan tidak jelas serta bersyarat. Maka di situ tiada informasi seperti alamat atau lokasi yang terperinci yang dinyatakan. Tuntutan yang dibuat oleh plaintiff adalah harta yang ditakrifkan sebagai semua aset sebagaimana adanya dimiliki oleh saya, termasuk harta tak alih dan harta alih. Ini harta benda seperti rumah, wang, saham dan lain-lain oleh si mati. Kemudian hibah yang dibuat, tuntutan yang dibuat adalah hibah yang dibuat oleh arwah, ialah tertaluk kepada syarat pemindahan harta itu hanya boleh diguna pakai selepas arwah telah meninggal dunia. Dan akhir sekali, harta tersebut yang belum dipindah milik kepada pemohon semasa si mati masih hidup. Jadi keputusan mahkamah adalah seperti hibah tidak sah kerana harta tersebut belum dipindah milik kepada pemohon semasa si mati masih hidup. Jadi mahkamah juga telah membuat keputusan bahawa pemindahan harta itu adalah elemen penting untuk mewujudkan hibah. Jadi di sini dapat dilihat bahawa harta hibah mesti dikenal pasti dengan cukup jelas. Contohnya dalam kes ini, alamat atau lokasi yang sama harus dijelaskan dan dikenal pasti dengan secara terperinci bagi proses pembagian harta melalui hibah. Jadi pemindahan harta itu juga adalah elemen penting untuk mewujudkan hibah. Jadi daripada kes mahkamah ini, tawaran sirah iaitu yang lengkap perlu diadakan. Contohnya pemindahan harta melalui borang 14A NLC boleh dihantar kepada mahkamah. Dalam kasus Sashila binti Haji Abdul Majid versus Roslan bin Abdul Aziz pada tahun 2000, mahkamah mengesahkan talak diucapkan oleh defendant atas permohonan plaintiff Puan Sashila serta memerintahkan defendant untuk menanggung semua biaya terkait. Hal ini berdasarkan bukti kekerasan dan pelentaraan nafkah yang dialami oleh Puan Sashila selama pernikahan mereka. So, mahkamah juga berwenang memberikan perintah dan relief lain yang dianggap pantas dalam kes ini dan mengakhiri persidangan dengan keputusan yang menguntungkan plaintiff. So, sebagai rumusan, plaintiff memohon perintah kepada mahkamah yang mulia ini dengan 3 tuntutan utama. Yang pertama, mensabitkan talak yang telah dilafazkan oleh defendant. So, plaintiff meminta mahkamah mengesahkan talak yang telah diucapkan oleh defendant. Yang kedua, menanggung biaya. Plaintiff mengajukan permohonan agar defendant bertanggungjawab untuk menanggung semua biaya yang terkait dalam kes ini. Yang ketiga, perintah dan relief lain yang dianggap patut oleh mahkamah. So, plaintiff memohon kepada mahkamah untuk memberikan perintah dan relief lain yang dianggap wajar dalam kes ini. So, keputusan mahkamah adalah seperti berikut. Yang pertama, mahkamah mengesahkan talak yang telah dilafazkan oleh defendant. So, yang kedua, defendant diwajibkan untuk menanggung semua biaya yang terkait dengan kes ini. Dan akhir sekali, mahkamah berwenang memberikan perintah dan relief lain yang dianggap wajar dalam kes ini dan sesuai dengan kebijaksanaan mahkamah. Assalamualaikum, saya akan teruskan dengan kes Zalina Muhammad melawan Muhammad Sufian Bakar. Kes ini melibatkan pembahagian harta perkahwinan dan hak warisan yang diputuskan di Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu pada tahun 2017. Terdapat beberapa penemuan utama dalam kes ini, iaitu yang pertama dalam konteks pemilikan tanah dan rumah batu, iaitu salah satu isu utama dalam kes ini adalah tentang pemilikan sebidang tanah dan rumah batu yang dibina di atas tanah tersebut. Selain itu, dalam konteks status harta perkahwinan, mahkamah telah memutuskan tanah tersebut adalah harta perkahwinan kerana diperoleh semasa mereka berkahwin. Seterusnya, dalam konteks pembahagian nilai tanah pula,
di mana plaintiff dan defendant berhak dapat separuh daripada nilai tanah tersebut. Dalam konteks pembahagian rumah batu pula, mahkamah telah memutuskan bahawa plaintiff berhak kepada 1/3 nilai rumah tersebut, manakala defendant pula berhak kepada 2/3 nilai rumah tersebut. Dalam kes ini juga terdapat penolakan tuntutan, di mana tuntutan lain seperti gelang pintal, gelang tangan anak perempuan pertama, mesin pemotong papan rumah, enjin penyembur cat dan barangan elektrik ditolak kerana kekurangan bukti sokongan. Maka kesimpulan dalam kes ini, dengan itu mahkamah telah membuat keputusan yang adil berdasarkan undang-undang Islam berkaitan harta perkahwinan dan hak warisan. Plaintiff berhak kepada separuh nilai tanah dan 1/3 nilai rumah, manakala defendant pula berhak kepada bahagian yang tinggal. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya, kes berkaitan Nur Hayati binti Yusof lawan Ahmad Shah bin Ahmad Tabrani 2017. Dalam kes ini merupakan kes rayuan harta sepencarian melibatkan harta ta'alih antara plaintiff iaitu perayu dan juga defendant. Plaintiff tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam apabila memutuskan 1/4 daripada nilai rumah di nombor 35 Jalan Wangsa Perkasa 6, Wang Malawati 53300 Kuala Lumpur. Tiada rayuan lain yang dibuat oleh plaintiff terhadap harta lain memandangkan Yang Arif Mahkamah Tinggi Syariah telah membenarkan tuntutan plaintiff. Secara ringkasnya, keputusan mahkamah adalah plaintiff mendapat 1/4 daripada harta ta'lih iaitu sebuah rumah yang telah dinyatakan tadi dengan nilai RM280,000. Bagi harta ahli pula, KWSP defendant sebanyak 20% daripada RM300,000, ASB 1/4 daripada RM20,000, kereta 1/4 daripada RM4,500 dan juga sewa rumah dan World Kite 1/4 daripada RM18,000 dan RM10,000 masing-masing. Tuntutan yang dibuat oleh plaintiff hanya sebuah rumah sahaja. Plaintiff membuat rayuan dengan meminta 1/2 daripada nilaian rumah tersebut kerana bahagian yang ditetapkan itu, iaitu 1/4, adalah tidak memadai. Berdasarkan keputusan mahkamah dibuat secara mendalam, Mahkamah Syariah telah menetapkan bahawa plaintiff berhak menerima 1/3 daripada harta si defendant kerana plaintiff mengakui bahawa tiada sumbangan langsung yang telah diberikan olehnya. Oleh itu, permohonan yang dibuat iaitu 1/2 ditolak. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang tajuk ataupun kes yang terlibat dalam Mahkamah Syariah yang diadili oleh Mahkamah Syariah tentang harta pusaka di Malaysia. Jadi kes ini bertajuk Nuridah binti Abdul Talib menentang Hishamuddin bin Jamaluddin pada tahun 2009. Okey, perkara yang dibincangkan di dalam mahkamah ialah tuntutan harta sepencarian selepas penceraian. Yang pertama, aset alih dan tak alih termasuk simpanan caruman KWSP dituntut oleh plaintiff. Kemudian hakim merujuk kepada dua fatwa muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa MKI untuk menentukan status simpanan KWSP sebagai harta sepencarian. Kemudian mahkamah memutuskan bahawa simpanan caruman KWSP bukan harta sepencarian. Ia merujuk kepada fatwa 1 dan fatwa 2, simpanan KWSP adalah harta pusaka dan harus diwarisi mengikut hukum faraid. Penama KWSP adalah wasi, pemegang wasiat atau pentadbir harta, bukan beneficiary. Jadi, hak mutlak atas simpanan caruman KWSP adalah milik pencarum, bukan harta sepencarian melalui sumbangan tidak berlangsung. Kemudian, keputusan dan penolakan tuntutan yang dibuat oleh plaintiff dan juga defendant ialah pengagihan harta sepencarian. Jadi yang pertama, rumah kediaman teres 2 tingkat di Bandar Baru Bangi adalah harta sepencarian, iaitu plaintiff akan mendapat 1/3 bahagian dan defendant akan mendapat 2/3 bahagian. Kemudian, kos termasuk baki hutang pinjaman perumahan sejumlah RM40,434.24 ditanggung oleh pihak masing-masing. Jadi, penolakan tuntutan harta sepencarian terhadap kereta dan hutang-hutang bank oleh kedua-dua belah pihak. Namun, penolakan tuntutan harta sepencarian plaintiff terhadap simpanan KWSP dan akaun simpanan di Lembaga Urusan dan Tabung Haji
defendant. Jadi justru itu penolakan tuntutan harta sepencarian defendant terhadap tanggungan cukai pendapatan. Jadi mahkamah mensabitkan hak milik harta perceraian berdasarkan fatwa dan hukum faraid. Jadi akhir sekali kos-kos ini adalah ditanggung oleh pihak masing-masing dan dengan itu mahkamah bersurai setelah membuat keputusan terhadap tuntutan harta sepencarian. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang pendapat terhadap implikasi pasca COVID-19 ke atas kehidupan baru iaitu new norm dalam konteks kesedaran masyarakat bahawa pentingnya masyarakat dan menguruskan harta sebelum meninggal dunia. Yang pertama ialah COVID-19 telah mengingatkan masyarakat tentang kerapuhan hidup dan ketidakpastian masa hadapan. Jadi individu menyedari bahawa meninggalkan harta tanpa perancangan yang baik boleh menyebabkan masalah dan pertelingkahan dalam keluarga selepas kematian. Yang kedua ialah wujudnya perancangan harta yang lebih teratur. Mereka lebih cenderung untuk mencari nasihat daripada pakar perundangan atau penasihat harta untuk memastikan hartanya diuruskan dengan cara yang efisien dan selaras dengan kehendak mereka. Yang ketiga ialah kepentingan aspek syariah dalam pengurusan harta dapat dilihat. Individu lebih berminat memahami dan mematuhi prinsip-prinsip ini serta menjalankan proses perancangan yang harta yang sah secara bersyariah. Yang keempat ialah kami dapat lihat dari segi perlindungan harta dan keutuhan keluarga. Implikasi pasca COVID-19 juga mendorong masyarakat untuk melindungi harta mereka daripada risiko ekonomi dan juga kejutan yang mungkin berlaku pada masa depan. Individu lebih cenderung melabur dalam pelan perlindungan harta. Akhir sekali kesimpulan, secara keseluruhan, Mahkamah Syariah di Malaysia memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran, pengurusan dan penyelesaian pertikaian berkaitan dengan harta pusaka. Ia melindungi hak waris, melaksanakan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahawa harta pusaka dibahagikan dengan adil. Pendidikan dan kesedaran masyarakat mengenai pentadbiran harta pusaka di Mahkamah Syariah juga perlu ditingkatkan untuk memastikan individu dapat merancang dan menguruskan harta mereka dengan bijak dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.